أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang memberikan kesihatan kepada kita dan kemudahan, bersama dengan mengizinkan kita untuk meneruskan perkongsian kita di minggu ini, minggu yang Isnin 25 hari bulan Mac ya, hari ini. Dan insyaAllah kalau diizinkan kita akan berterusan sehingga Jumaat nanti ya, insyaAllah. So, hari ini kita teruskan dengan perkongsian kita, menyambung apa yang telah kita kongsikan pada pagi Jumaat 22 hari bulan ya, 20 hari bulan. Jadi saya teruskan kongsikan skrin, iaitu kita akan melihat beberapa kalimah-kalimah yang berkaitan dengan as-sama. As-sama ni adalah digunakan di dalam ayat ke-19, iaitu dalam bentuk minas sama'i. Ya, minas sama'i, saya kotakkan dia supaya nampak yang ini ya. Digunakan dalam bentuk minas sama'i kerana ada harfun jar min ya, menyebabkan as-sama ni menjadi status yang majrur ya, yang ditandakan dengan hamzah qata', yang terakhir itu mengambil baris kasrah ya. So, sekarang ni kita nak melihat kalimah as-sama'i ini, apakah kalimah-kalimah yang berkaitan dengan as-sama' ni yang digunakan dalam Al-Quran. So, kita pergi ke pada korpus Quran, korpus.com ya. Quran, korpus.com. Lepas tu kita telah pun minggu lepas berkongsikan kalimah yang berkaitan dengan as-sama' tadi dalam bentuk samawatin ya, samawatin, iaitu ayat yang ke-29 surah Al-Baqarah ya. So kita lihat kalau as-sama'i ini dia adalah bentuk singular ya, bentuk mufrad, ataupun kalau dia muannas kita panggil dia mufradah. So kalau tuan-tuan tengok makna yang diberikan sini, the sky ya. The sky itu menunjukkan dia hanya satu mufradah. Tetapi bila samawatin, dia adalah bentuk jamak yang kita panggilkan jamak salim ya, jamak salim. Jadi ini adalah jamak muannas salim. Sebab itulah kita tengok dia punya terjemahan tu heavens ya. Heavens tu sebenarnya langit ya, langit. Orang putih panggil langit heaven ya. Kalau satu dipanggil sky ya, tapi bila banyak dipanggil heaven ya. Kan kadang-kadang diguna juga heaven ni kalau singular. Ni heaven, the heaven. As-sama'i adalah langit ya. Kadang-kadang digunakan the sky, kadang guna the heaven ya.
Tapi bila dia jamak, dia tak ada guna sky, plural tak ada, dia guna heavens. Jadi samawatin ialah heavens, dia kata ya. Heaven. Melayu ni kalau heaven ni lalu kita kaitkan dengan syurga ya. Bukannya langit. Jadi tapi orang putih English dia heaven tu makna dia langit lah ya. Jadi samawatin tu banyak langit. Jadi kenapa dia gunakan plural? Sebab bilangan dia adalah sab'a. Ada 7 langit. Biasanya kita dengar perbincangan dalam langit ni 7 lapis langit lah ya. So langit yang kita lihat dari sini tu, itu langit yang pertama yang ni, yang the sky tu menunjukkan langit yang pertama, langit bumi tu yang kita nampak tu lah ya. Jadi apabila digunakan dalam bentuk sab'a samawatin, yang ni sudah termasuk dalam tajuk isim adad, isim bilangan ya, 7 langit. So bila 7 langit dia ada ciri-cirinya penggunaan isim adad ya. Jadi sab'ah tu nombor dia kita panggilkan adadu. Mungkin saya kongsikan apa yang kita telah buat hari Jumaat dulu ya. Dalam screenshot tu kita ada simpan dia. Ya, kita ada simpan. Okey. Kongsi balik apa yang kita buat. Kita nak menunjukkan itu samawatin tu macam manakah kalimah samawatin tu dibentuk daripada 3 huruf dia, iaitu sim mim waw. Lepas tu kita kata untuk sama i itu ya, dia tidak ada kata dasar ya. Dia tidak ada kata dasar, kita letakkan dia dalam bracket dot saja menunjukkan kata dasar dia tidak ada. Kemudian nak membentuk kata terbitannya, kita tahu kaedahnya ialah sama'i, tidak ada acuan. Dia mengikut cara orang Arab menyebut langit, dia kata sama'un. Jadi itulah macam mana kata terbitan sama'un tu terbina ya. Kemudian sama'un ni masih lagi singular, kata terbitan dia always singular lah, bermula dengan singular, nakirah dan marfu. Itu default kata terbitan yang kata nama ya. Dia 3 ni, ada 4 termasuklah ciri jantina dia. Apa ni? Kalau dia bukannya muannas, dia adalah muzakkar ya. Kalau dia bukan muannas, dia muzakkar. Maknanya tidak ada imbuhan ta marbutah ataupun alif ta marbutah, tidak ada ya. Jadi kata terbitan akan sentiasa nakirah, mufradah dan juga marfu yang ditandakan baris hadapan. Okey, bermakna yang ni masih lagi mufradah di singular, tapi dalam ayat tu dia jamak. So kita jamakkan sama'un tu menjadi sama watun ya. Sama watun, sebab inilah apa ni jamak salim bagi kalimah yang muannas ya. Sama watun masih lagi marfu'. Sebab sini marfu', dia masih lagi marfu', cuma kita tukarkan bilangannya saja ya. Lepas tu kita masukkan sab'a sebelum samawatun tadi. Dia tidak boleh mengambil sab'a samawatun ya, sebab peraturan isim adat yang perkara yang dibilang tu dipanggilkan apa? Ma'dud. Yang ni ma'dud ya. Yang ni ma'dud, dia tidak boleh marfu', sebab dalam peraturan isim adat, nombor dan juga nombor pembilang dan yang dibilang tu mesti mengambil pertalian idhafah ya, pertalian idhafah.
Jadi bila idhafah maknanya ma'dud dia mesti berperanan sebagai mudhafun ilaih. So dia bila mudhafun ilaih dia tidak boleh marfu', dia kena majrur. Sebab itulah kita tukarkan daripada sab'a samawatun kepada sab'a samawatin. Ya. Bila dia idhafah, sab'a tu yang tadi al-adad juga berperanan sebagai mudhaf. So bila dia mudhaf, dia tak ada alif lam ta'rifah dengan huruf ain tu tidak boleh mengambil tanwin. Sebab itulah sab'a samawatin, ya. Jadi jelas di sini kita lihat pertalian idhafah, ya. Dan kita pun sebenarnya dah terangkan di sini, ya. Itu peraturan tu ialah kepada apa? Idhafah tu nombor 3 hingga 10. Ya, nombor 3 hingga 10 sahaja. Ya, kalau nombor 1 2 lain. Nombor 1 2 tak ada idhafah. Ya. 1 dan 2 dia akan mengambil pertalian mausuf wasifah. Dia lain-lain, ya. Nombor Arab ni dia banyak, ya, disiplin ataupun peraturan-peraturan yang kita kena kenal dia, ya. Okey, so yang ni kita boleh padamkan, lepas tu kita sambunglah, ya, sambung terus kepada contoh-contoh yang lain di dalam tu, iaitu ayat ke-33 pula, ya. So hari ini kita cuba lihat ayat 33, as-samawati, ya. As-samawati, ya, kalau tengok pada banding dengan besarkan sikit. Ni dia. Yang tadi sab'a samawatin. Okey. Okey. So tengok di sini kenapa ain tu mengambil baris atas. Dia baris atas menunjukkan dia ni mansub, ya. Asal dia sab'a ila sab'un, ya. Sab'un, kalau dia mudhaf sab'un samawatin, ya. Tetapi di sini mudhaf dia boleh mengambil i'rab sama ada marfu' ataupun mansub ataupun majrur mengikut konteks ayat tu, ya. Jadi kalau dia baris atas bermakna dia ni adalah objek ataupun maf'ulun bih kepada satu-satu kata kerja di dalam ayat itu, ya. So manakah kata kerja dia? Yang ni lah. Ni. Fasawwahunna sab'as. Jadi ini maka dia telah menyempurnakan kesemua, bahunna ni jamak isim dhamir ghaibun majmu', ya, majmu' untuk muannas. Sebab apa? Muannas sebab samawatin tu muannas, sebab tu dia gunakan hun, tak boleh guna hum, ya. Jadi inilah kata kerjanya apabila dia menyempurnakan langit tu. Jadi yang ni akan menjadi maf'ulun bih, dia akan mengambil baris fathah tu, ya. Jadi 7 langit itu adalah menjadi apa? Menjadi objek kepada kata kerja fasawwahunna ni, ya. So bila dia objek, kenalah dia memanggil mansub dengan menukarkan mudhaf tu kepada mansub. Yang kalimah kedua tu tak bolehlah mansubkan sebab dia mudhafun ilaih. Ya, yang boleh ditukarkan yang ni saja. Jadi dia bertukarlah mudhaf tu kepada yang mansub yang ditandakan dengan huruf ain tu berbaris fathah, ya. Itulah apa maklumat daripada samawatin tadi, ya. Okey, sekarang ni kita lihat as-sama. Doktor, yang objek tadi yang mana doktor? Fasawwa tu. Sab'ah jadi objek. Fasawwa Fasawwa ni dia kata kerja, kata kerja, ya. Fasawwa ini maknanya dia fi'lun lah doktor, ya. Fi'lun, lepas fi'lun dia ni, ya. Dan fi'lun Efek ni baru objeknya. wazan kedua. Maknanya yang ni sebenarnya ini sudah pun objek lah. Jadi hunna ni
merujuk kepada sab'a samawatin lah. Ya. Ini dia domain dia untuk sab'a, dia masukkan ke sini. Apa dia hunna tu, ya, dia kena menerangkan fasawwa hunna, ya. Maka dia telah menyempurnakan mereka, hunna ni mereka, ya. Jadi hunna mereka tu apa dia? Sab'a samawatin, 7 lapis langit. Ya, hunna ni adalah untuk muannas, isim dhamir muannas dia akan gunakan hunna. Kalau yang muzakkar dia gunakan hum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. So Ya. dekat sini ada dua maf'ulun bih lah. Uh, Hunna. Okey, dia kalau kita kata dua itu bermakna yang lain, ya. Tetapi yang ni dia bukannya dua, sebab apa? Hunna. Hunna ni benda yang sama lah. Samawatin, ya. Sama. Kalau kita nak kata jangan kata kedua, ya, nanti ingatkan ada dua benda tak? Kita boleh kata sab'awasatin ni apabila kita boleh kata dia badal lah. Apa ni, maf'ulun bi sani badal. Macam tu boleh, sebab dia benda yang sama, ya. Dia kedua, betul, dalam konteks nahu dia maf'ulun bi sani lah, kedua, tapi kena masukkan badal lah. Badal, ya, badal lihunna. Itu kalau kita nak menulis ayat dia, ya. Maksud dia apa, mansubnya dalam bentuk ayat lah doktor, bukan dalam bentuk kalimah. Macam tu. Mansub, ya, mansub dia tu dalam bentuk perkara tu. Apakah perkara tu? Perkara tu ialah 7 langit. Itu perkara dia. Apa yang maksud tu ialah 7 langit. Sebab perkara tu dia dalam bentuk adat. Kan? Kalau kita ambil ini saja tak cukup. Maksud langit saja, sebab langit tu ada 7. Jadi dia dalam bentuk idhafah tu kena apa? Kena jadikan dia sebagai objek. Dalam penerangan sab'a samawatin tu adalah objek. Ya, tetapi dalam menunjukkan nahu, nak menunjukkan dia mansub, kita hanya boleh tunjukkan dalam adat dia saja, nombor dia saja. Sebab yang ni tetap kena bentuk majrur, tak boleh tukar, ya. Sebab majrur, sebab dia mudhafu ilaih, hanya boleh ditunjukkan dalam status yang majrur saja. Tetapi mudhaf boleh bertukar-tukar. Mudhaf boleh mengambil mansub, boleh mengambil marfu', boleh mengambil majrur. Jadi untuk menunjukkan dia mansub, masukkan baris atas. Okey. Okay, terima kasih doktor. Okey, kita terus as-samawati, ya. Cuba kita tengok sini sebelum kita pergi ke leksi logah untuk menerangkannya, iaitu beza yang ini dengan ini satu saja, iaitu apa? Yang ni ada alif lam ta'rifah. Bila as-samawatin dia nakirah, sebab tu dia tak ada alif lam ta'rifah, jadi ta tu akan mengambil tanwin, tin, ya. Masih lagi majrur. Yang ni pun sama, dia pun majrur dan dia makrifah. Itu saja beza dia, ya. Bermakna ini isim nakirah, yang ni isim makrifah. Okey, kenapa dia nakirah? Itu metod peraturan adat, ya. So adat, kalau nombor dia sab'a, ya, ma'dud dia kenalah mudhafu ilaih yang nakirah. Dia tak boleh mengambil makrifah, ya. Sebab dia bentuk bilangan. Tapi kalau bukan bentuk bilangan, boleh. Yang ni bukannya bilangan, ya. Dia adalah idhafah saja. Ghoi
Basamawati. Ini idhafah saja. Bermakna ini mudhafu ilaih yang ma'rifah. Bila dia mudhafu ilaih, dia tetap mengambil status yang majrur, sebab tu ta tu mengambil baris bawah tanpa tanwin. Ya. Okey. So mana mudhaf dia? Oh, Ya. Datuk, betul. Dia sebab dia baris majrur tu sebab dia idhofah ya, bukan disebabkan ada amil yang ini tu bukan ya. Betul. Dia majrur kerana dia mudhafu ilaih. Mudhafu ilaih kepada idhafah. Dua-dua ni kita panggil idhafah, pertalian dia. Ya, dalam idhafah yang ni kita panggilkan mudhaf, yang ni mudhafun ilaih. So mudhafu ilaih wajib majrur. Mesti. Ustaz, yang samawatin yang atas kalimah, Ya, tadi Ustaz cakap dia tidak mengambil alif lam sebab dia ada ma'dud. makdud. Makdud ni kalau referring to yang sab'ah ni yang 3 sampai 10 sajalah kan. Yang 1 sampai 3 Ya, tu 3 lain. sampai 10. Betul. Dia tidak akan ambil alif lam Jangan. semua. Dia ambil nakirah, majrur, ya, dan jamak. Nakirah, jamak, nakirah, majrur. Itu untuk 3 hingga 10. Kalau kita buat nombor 11 hingga 19 dah lain. 11 hingga 19 dia kena mufrad. Dia tak boleh dia tak boleh jamak dah. Dia kena mufrad, lepas tu dia kena mansub, ya, dan nakirah. Itu peraturan, ya, nombor pembilangan dalam Arab. Doktor, kalau katakan dia majrur bukan disebabkan dia idhofah, bila maknanya dia berturutan lah, kalau harfun tu berturutan dengan kalimah tu ya. Kalau bukan Ya. disebabkan idhofah. Kalau Kalau dia jadi majrur pun jadi ini tu as-samawati ya, wati ya, macam tu. Sebab in tu. in mana ni? Ini kalau katakan kan dia disebabkan dia menyebabkan dia jadi majrur, selalu sebabkan idhofah kan doktor. Bila yang dia berturutan dengan harfun, dia jadi majrur juga kan doktor. Betul, macam minas sama. Dia majrur juga. Ni Dia berturutan ya. dia kalau harfun jar mesti berturutan lah. Harfun jar berturutan. Okey, saya faham lah. Harfun jar berturutan, tapi dia bukan Dia itu. punya konsep dia harfun jar mesti berturutan. Ya. Ya. Okey. Terima Dia kasih doktor. yang ni dia majrur bukan idhafah. Hmm. Yang ni majrur sebab idhafah. Ini majrur sebab idhafah. Okey. Okey. Tapi ini majrur juga ya. Nampak? Wal ardi majrur juga. Ni sebab apa? Wal ardi. Dot baris bawah. Majrur Idhofah juga. lah doktor. Wow, idhafah. Wow, Idhofah lah. atifah. Wa atifah. Sebab dia maktuf ya. Dia maktub ya. maktuf sebab ada waw atifah ni. Jadi bila waw ni nak tambah satu lagi perkara kepada langit tadi, dia nak tambah bumi tu kena juga ikut as-samawati ni. Ini peranan waw tu lah doktor. Yang ini waw atifah ya. Peranan waw. Jadi majrur ni dalam Al-Quran kita akan lihat ada 5-6 cara dia boleh jadi majrur. Kan? Jadi kita bila tengok klik macam ni, kita akan nampaklah kenapa majrur, dia berbeza di antara satu ayat dengan satu ayat tu. Okey, di sini pun kita dah lihat berapa sebab majrur. Yang ni ialah jar wa majrur. Kan ya, ini samalah jar wa majrur, ini pun sama jar wa majrur, harfun jar. Yang ni sebab dia idhafah. Sebab dia idhafah, yang ni pun sebab dia idhafah. Tetapi di sini sebab dia Waw atifah. Waw atifah. Yang ni sama balik, jar wa majrur. Minas sama'i. Okey. So soalannya ialah macam sab'a, dia baris atas sebab dia maf'ul bih, mansub. Begitu juga sini ghaiba ni sebab apa dia mansub? Sebab ada kalimah
fi'il yang memberi kesan kepada dia, membuatkan dia jadi objek. Ya, menjadi objek. Jadi dia a'lamu bermakna ini sesungguhnya aku, ya. Allah kata sesungguhnya aku a'lamul ghaibu, aku mengetahui, aku sangat mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib di langit-langit, di seluruh langit tujuh. Jadi perkara yang ghaib itu menjadi objek kepada a'lamu. Jadi dia kena mengambil baris atas lah. Ba tu kena mengambil baris atas. Tak boleh baris depan dah. Dalam konteks dia dan nahu dia kena baris depan. Doktor, Ya, doktor, untuk samawatin tu dia tidak mengambil alif lam disebabkan dia dipengaruhi mudhaf. oleh adat mahdud. Adat madud. Adat dia tak mengambil nombor dia tak mengambil alif lam. Okey. Maksud dia dalam konteks adat mahdud lah ya. Kalau dia boleh pun mengambil alif lam pun dia pun tak boleh sebab dia mudhaf. Kalau boleh pun macam ni lah ya. Tak. I mean yang samawatin tu sebab di bawah tu ada alif lam. Walaupun dia mudhaf, walaupun dia idhofah. Mana? Ghaibah samawati Ghaibah tu ni dia sebenarnya isim makrifah ni ya. Isim okey. makrifah. Ini undang-undang idhofah apabila mudhafu ilaih dia makrifah, automatically ghaibah pun makrifah. Tapi sebab dia mudhafun ilaih, dia tak boleh mengambil alif lam ta'rifah. So kita kata dia ni isim makrifah tanpa alif lam ta'rifah. Memang dia tak boleh mengambil alif lam ta'rifah ya. Dari segi konteks dia adalah isim makrifah. Yang atas tu tadi dia tak mengambil samawatin, tidak mengambil alif lam tu. So Ustaz cakap tadi dia adat tu, sab'ah tu, adadun tu 3 sampai 7 dia mesti nakirah sebelah sini 3 nakirah. sampai 10 ya. 3 sampai 10 tadi. Dia mesti nakirah. Nakirah. So itu sebab Mesti nakirah. samawatin tu dia mengambil nakirah. Ya. Therefore dia tidak ada alif lam. So dia ada 3 ciri dia apa? Satu dia nakirah dan dia mesti jamak. Ya. Mesti jamak, lepas tu majrur. Tu 3. Untuk ma'dud ya, kepada 3 hingga 10 nakirah, jamak, majrur. Prof, kalau Tapi kan kalau doktor dia dua punya macam mana, Prof? doktor, tapi kan untuk tu dia mesti jantina mesti berlainan kan untuk 310 kan. Okey. Dan itu kalau kita nak bahaskan dari 310 tu dari segi jantina macam mana? Jantina dia mesti berlawanan. Kalau ma'dud dia muannas, yang ni kena muzakkar. Yang samawatin tu dia muannas disebabkan yang pasal wahunna tu kan? Bukan sebab. Memang langit ni kalimah yang muannas, benda yang muannas. Muannas. Isim muannas. Jadi bila muannas dia gunakan dhamir muannas lah. Bukan sebab dia. Okay. Alright. Okay. Jadi bila dia muannas, adat dipanggilkan nombor pembilang tu kena lawan. Untuk 3 berlawanan ya. Kalau yang depan tu muzakkar, maknanya nombor dia kena ada muannas lah. muannas, yes. Okay. Ambil contoh apa muzakkar. Katakanlah bukan langit lah. Katakanlah kitab ya. Kitab dia akan jadi apa? Kutubin lah. Kutubin. Kutubun marfu', kalau yang majrur dia kutubin lah ya. Kalau kutubin sini kena sab'ata. Dia kena muannas. Sab'ata. Itu syarat dia lah. Yes. Sab'ata kutubin. Kalau sab'ah kutubin salah lah nahu dia. Dia kena lawan. Dia mesti opposite to each other Ya. Untuk nombor 3. Betul. Dia kalau benda yang berlawanan, isim berlawanan, dia biasanya dia muannas kan. Jantina dia sebab dia ada langit, bumi. Macam tu kan doktor? Betul ke?
yang menyebabkan dia jadi muannas? Dia punya konsep Benda dia, tu. Bumi pun muannas kan? Bumi pun muannas sebab dia ada langit, ada bumi, ada baik, ada buruk. Macam tu dia muannas lah kan doktor? Macam tu, bukan? tak, muannas sebab dia muannas, dia apa ni, feminin. Nama benda. Nama. Benda tu feminin, ya, sifat dia, ciri dia feminin. Bumi ciri dia feminin. Dan memang ciri dia muannas. Bukan ada Dia muannas yang tak ada ta marbutah. dia muannas tak ada marbutah, ya. Muannas ni dia ada banyak kumpulan, ya. Ada muannas apa ni, dia panggil muannas hakiki, ya. Hakiki itu muannas memang biasanya benda yang orang lah, biasanya orang perempuan. Orang perempuan, ibu kan, ya, anak perempuan, itu dipanggil yang memang hakikat dia perempuan lah. Jadi itu muannas. Ini dalam kategori hakiki ke doktor? Bukan, yang ni dia kategori maknawi. Sebab dia kita memahami dia muannas sebab bumi itu muannas. Maknawi dia panggil, dia tak ada tanda apa, ya, tanda muannas ta marbutah, tidak ada. Tetapi bila kita tahu makna dengan baik makna lah, baik pengertian dia, itu dia maknawi tu. Pengertian dia adalah kumpulan muannas. Macam as-sama'i ni bukan apalah, ya, sebab dia ada tanda ni. Dia kita panggilkan lafazi, dalam lafaz. Lafaz dia. Dia sebenarnya dua sekali lah, ya. Dia maknawi sebab makna dia, mengenal dia tu sebagai muannas, pada masa sama dia ada alif mamdudah tu sebagai tanda. Dalam melafazkannya, kita melafaz dia sebagai muannas, dipanggilkan lafazi, muannas lafazi. So yang ni ialah maknawi, ya. Okey. Okey, yang tadi selesai, ya. Yang ni memang apa, tajuk adat ni memang luas, ya. Jadi kita kena faham dia punya peraturan tu. Bila dia digunakan dalam Al-Quran tu, nanti kita boleh kenal, ya, kenapa dia gunakan dalam bentuk ini. Okey, ghaibas samawati selesai. Minas sama dengan yang atas, ya, tak ada perbezaan, jar wa majrur saja. Mulkus samawa sama juga, iaitu idhafah. So idhafah ni dengan idhafah ni sama, ya. Cuma yang bezanya ialah mudhaf sini mansub, tapi mudhaf sini ialah marfu'. Itu saja, ya. Sebab di dalam ni mulku ni tidak ada kalimah yang memansubkan dia. Tidak ada kalimah yang memansubkan dia, ya. Sebab dia makrifah tu yang menyebabkan dia asama tu mengambil alif lam kan? Ya ni. Disebabkan mulku tu memang makrifah. Okey, tidak, dia terbalik, ya. Sebab memang nak menceritakan yang samawati makrifah, perkara yang makrifah, ya. So apa, memang bunyi langit ini dalam ayat ni dia telah dikenal pasti. Jadi bila menggunakan idhafah tetap makrifah tanpa alif lam ta'rifah lah, ya. Memang langit pun sudah dikenal pastilah, ya. Memang kita tahu pun ada 7 langit as-samawati menunjukkan kepada 7 langit, ya. So kalau bukannya dalam bentuk adat, dia mesti ditunjukkan dalam bentuk isim makrifah, ya. Baik itu juga singular, ya. Memang dikenal pasti mesti digunakan dalam bentuk makrifah, melainkan ada tujuan lain nak mengatakan
sama tu ya, tapi jarang berlaku lah sama i saja. Sama in yang nakirah sebab memang langit pertama tu kita sudah kenal pasti. Okey, ini jar wa majrur juga ya. So apa beza dengan yang tadi? Yang ini kalau fi sama i jar wa majrur untuk apa? Untuk langit pertama saja. Tapi dia tetap makrifah. Tetapi sekarang ni Allah nak katakan yang sini di dalam langit-langit, 7 langit tu. 7 langit digunakan plural lah. Ya. So di Jawa Majrur, yang ni Jawa Majrur tapi untuk langit yang pertama tu saja, yang singular. Okey. Ada kat sini si sama i, Ustaz cakap langit pertama. Yap. Lepas tu yang atas tu fis samawati, banyak 7 lah. Ketujuh langit tu ya. So ada tak dalam mana-mana kalimah yang menunjukkan dia khusus untuk langit kedua, khusus untuk langit ketiga? Macam yang sama. Setakat ni tak jumpa lagi. Oh, tak ada. Setakat ni belum jumpa lagi lah. Hmm. Kebanyakan dia nak menceritakan tentang langit pertama ataupun ke semua langit tu. Okey. Yang ni apa? Idhafah juga. Ya. Ini sudah khalqi Prof nak tanya. ya. Maknanya as-samawat ataupun sama ni maknanya in any condition memang dia ada alif lam takrifah. Dia kira macam nama khas yang the only name. Macam tak ada yang lain dah. Sebab tu dia maknanya dia ada alif lam takrifah. Maknanya dalam keadaan Alif lam takrifah menunjukkan langit tu kita tahu yang mana satu. Dia ketahui. Itu maknanya dalam Al-Quran ni memang kalau yes. as-samad mesti ada alif lam takrifah lah. Dia ada 7 langit yang tu je, tak ada yang lain. Okay. So memang bila so, kita tak ada yang tak ada alif lam takrifah lah dalam tak Al-Quran ada, tu. memang kita dia kena pasti. Ustaz yang tadi, yang atas tadi ada? Kalau adat dengan makdud tu ada lah. Adat makdud tu ada? Adat madud tu sebab peraturan adat madud. Ada lah. Tapi sebenarnya dia isim makrifah, tapi tidak boleh dimasukkan alif lam. Sebenarnya dia tu memang isim makrifah, tapi disebabkan dia ada ikatan idhafah tu lah yang tak tulis pada tulisan. Ada Tapi ikatan adat, bukannya idhafah. Ada ikatan adat dengan makdud. Adat dengan makdud. Tapi hakikat dia memang isim makrifah lah. Hakikat dia makrifah. Okay. Okey, kalau kita nak kemas kali kita boleh cakap terangkan isim makrifah yang ditulis secara nakirah. Boleh juga. Tapi pelik pula ya. Macam confuse sikit lah yang tu. Confuse. Macam ni juga ya. Mana tadi? Yang ni sebenarnya isim makrifah ni. Tetapi macam bentuk nakirah. Sebab tak ada alif lam. Sebab dia mudhaf kan. Sebab dia mudhaf dia tak boleh mengambil alif lam. Yang ni sebab dia ma'dud dia tidak boleh mengambil alif lam. Kalau yang mulku samawat tu, adakah kemungkinan mulku tu actually-nya isim badal ke yang isim badal yang makrifah ke yang menyebabkan isim selepasnya tu as-samawat ada alif lam takrifah juga. Badal dia tak menukarkan kalimah selepasnya. Kalau isim badal dia tidak menukar ya. Maksud di sini mulku tu bukan ni ke doktor? Bukan makrifah ke? Mulku tu bukan makrifah ke? Bukan dia makrifah, maksudnya dia isim badal kepada kalimah sebelumnya yang makrifah. So dia disebabkan dia tu mudhaf, so dia tak boleh ambil alif lam takrifah. Tapi sebenarnya boleh berlaku, tapi boleh berlaku. Macam apalah dalam ayat kedua Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin tu kan? Tak, ayat kedua apa? Alhamdulillahirabbil alamin tu. Itu Rabbi tu ialah kita tunjukkanlah ya. Pergi ke Fatihah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi ni ialah mudhaf, al-alami ialah idhafah. Disebabkan mudhaf, okey, alami ialah mudhafu ilaih. Jadi Rabbil Alamin ialah idhafah lah. Idafah. Okey. Jadi sekarang ni mudhafu ilaih dia ma'rifah. Jadi yang ni kena ma'rifah. Dan pada masa sama Rabbi ni juga mudhaf kepada Allah dalam lillah ni. Badal kepada Allah. Dia badal. Allah tu nak ceritakan Allah sekali lagi dalam nama lain, iaitu Rabbi. Sebab tu dia mengikut Rabbi ni baris bawah sebab Allah ni baris bawah. Tadi mulku tu dia tak ada badal kepada apa-apa, jadi dia ngambil default marfu' lah. Marfu'. Okey. Ya. Faham. Yang ni badal. So kita akan tengok dia konsisten lah. Rabbi ni sebab Allah makrifah, dia kena makrifah. Dia Jadi actually-nya makrifah lah kan. dia makrifah sebab dia badal. Dia badal Jadi pada bila Allah tu. digunakan dalam idhafah, dia mesti juga makrifah. Sebab itulah lagipun al-alamin pun makrifah pun. Jadi dia konsisten lah. Maliki tu pun badal juga pada Itu satu. Lepas tu Maliki badal sekali lagi. Badal kepada Allah juga. Jadi sebab tu dia ambil Maliki, bukan Maliku ataupun Malika. Dia tak ambil default marfu' sebab dia nak menggunakan dia sebagai badal. Allah tu siapa? Dalam ayat Allah tu juga Malik, kan? Pemerintah, penguasa pada hari pembalasan. So dia badal kepada Allah, jadi dia kena makrifah lah ni. Tapi dia So tidak yang mulku tadi tu bukan kes yang macam ni lah kan? bukan. Yang mulku Dia bukan samawati. badal. Dia hanya mudhaf biasa sajalah. Dan sebenarnya dia berperanan sebagai apa? Dia sebagai khabar. Khabar kepada anna ni. Anna ini dipanggilkan isim anna, dia sebab tu Allah dia mansub. Dan anna juga ada khabar. Khabar dia mesti marfu'. Jadi mulku kenapa dia ambil marfu'? Sebab dia adalah khabar kepada anna. Dan yang ni ialah maktuf lah ya. Maktuf dah sama dia mesti majrur. Dan al-ardi tidak akan mengambil jamak dia sebab bumi satu saja. So dalam Al-Quran ya tak ada jamak kepada al-ardi. Okey. Okey. Ya, dah pukul 8 ya, kejap saja ya. Yang lain tu, yang ni dah patutnya dah nampak lah ya. Ni pun idhafah. Yang ni jawa majrur. Yang ni idhafah juga. Ini kita dah kenal dia. Yang ni idhafah. Ya. Baina ni dipanggilkan isim zorof. Makan. Ya. Dia juga isim. Jadi, dia akan membentuk idhafah. Ini jawa majrur. Sama dah jumpa. Ya. Yang ni pun idhafah juga. Ini jawa majrur. Yang lain semua dah samalah. So bila kita dah kenal tu ya kena apalah ya kena apalah yang lain pun sama sajalah ya idhafah dia. Yang ni ardhas samawatu. Dia subjek saja ya, dia subjek matter saja. Yang nak menerangkan apa ardhuha ni ialah yang ni idhafah. Ardhuha ni idhafah, maknanya ardhuha tu apa dia? Keluasan dia lah. Nak menceritakan jannatin tu, syurga tu, keluasan dia ialah Allah kata langit dan bumi. Itulah luasnya syurga ya, jannatin. Jadi dia menerangkan keluasan tu yang idhafah. Yang ni bukannya idhafah. Ya, jadi keluasan tu Allah kata ialah syurga dan bumi. Itulah luasnya
syurga yang kita minta Allah bagikan kepada kita tinggal nanti ya. So mana kita kalau dia dapat tinggal kat syurga tu, luasan dia macam mana? Keseluruhan bumi dan langit yang kita lihat ya sekarang ni tu. Okey. Yang lain tu sama aja ya. So bila kita faham kenal itu, yang lain tu dia adalah ulang saja ya. Okey. Yang ni wa arsalna samaa, sekarang ni as-sama mudhaf. Sorry, mudhaf pula, mansub. Tanda hamzah qata' pada atas tu dia sudah jadi mansub. Kenapa dia mansub? Kerana dia adalah objek kepada arsalna ni lah. Ya. Kami telah utuskan al-sama alaihim. Ya. Kalau mana dia ada objek kepada arsalna tu, dia jadilah mansub. Ya. Okey, so itu lebih kurang ya perkongsian kita untuk melihat as-sama'i yang kita bincang dalam ayat ini, ayat ke-19 tu digunakan di dalam ayat-ayat lainnya dalam berbagai-bagai bentuk ya. Cukup untuk kita ambil apalah ya, sebab kalau nak check satu tu banyak tu, berapa muka tu ada ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muka lagi tu. Sebab keseluruhan dia kata berapa tu? Atas 310 ya. Tapi sebenarnya dia berulang pun. Kalau kita sudah mengenal 3-4 cara digunakan tu, dia akan berulang di ayat-ayat yang lain ya, insyaAllah. So untuk kali ini kita sampai sini saja. Besok kita akan sambung balik ayat tu lepas minasama tu fihi ya. Di daya tu straightforward sebenarnya, di dalamnya tu dia itu pun jar wa majrur juga ya, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum. Terima kasih, Terima kasih, Doktor. Prof. Terima kasih, Doktor.